Saya memahami bahawa di channel YouTube Glowy sekarang ini memang ramai penonton di kalangan mereka yang berumur belasan tahun. Sebabnya di ruang komen saya dapat soalan daripada mereka yang berusia 12 tahun. Dan menakjubkan adalah mereka tanya, saya berumur 12 tahun, saya nak pakai serum boleh tak? Saya nak exfoliate kulit boleh tak? Boleh tak saya pakai Adapalene? Soalan-soalan pada umur 12 tahun dalam dunia skincare itu adalah soalan yang canggih. Ya, sangat advance. Jadi, dalam video kali ini saya nak menjawab kepada persoalan ini kerana saya yakin banyak di kalangan anda yang umur belasan tahun nak tahu sama ada perlu atau tidak anda pakai exfoliator, nak pakai serum atau nak pakai retinoid di dalam rutin anda. Okey, tonton dan fahami betul-betul. Hi Glowy Girls, hi Glowy Guys. Yes, range umur Glowy Girls sekarang semakin hari semakin muda. Sebabnya usia-usia mereka yang menonton ni dulu-dululah kan, 21, 20, sekarang 18, 17, sekarang ada 11 tahun, 12 tahun. Saya gembira sebenarnya melihat perkembangan ini kerana ini bermakna penjagaan kulit bukan lagi sesuatu yang asing. Skincare adalah sesuatu yang penting dan memang patut pun dimulakan sejak awal usia. Memang patut. Habit menjaga kulit ini bagus untuk dimulakan seawal usia, ya. But the question is, kita kena faham pada setiap peringkat usia ada produk yang diperlukan, ada produk yang tak diperlukan dan ada sebab-sebabnya. So do not go away. You must understand this. Kena tonton video ini. Saya bukan melarang anda untuk memakai produk tersebut. Kalau anda mempunyai masalah kulit yang betul, ya, keadaan kulit yang tertentu, memang ada setengah bahan ini diperlukan untuk dipakai. Memang ada produk yang perlu dipakai. Tetapi there are few things that I would like you to remember, ya, terutama anda remaja sekalian yang anda tak perlu pakai ataupun tak perlukan lagi. Bukan tak perlu pakai langsung, tak perlukan lagi kerana sifat kulit anda. Let's check the first one, iaitu penggunaan produk yang meningkatkan kitaran sel kulit. So the first situation you want to understand about skin adalah mereka yang usia remaja 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tahun. Ya, kulit remaja yang belasan tahun pada umur begini mempunyai kitaran sel kulit yang kita sebut sebagai normal. Kitaran sel kulit anda tidak lambat, tidak cepat, normal. So kitaran sel kulit normal adalah 28 to about 32 days. Yeah, usually at your age it will be around 28 days. Yang mana tidak ada sebab untuk anda percepatkan kitaran sel kulit kerana kitaran itu sudah, ya betul, normal, ya, sudah normal. So kalau anda memakai bahan-bahan yang meningkatkan kitaran sel kulit, ada kesan yang boleh jadi tak bagus pada kulit anda. Pertama, ya, kalau anda pakai bahan yang berbentuk exfoliator, dia boleh menyebabkan over exfoliation, merosakkan kekuatan kulit atau skin barrier yang sedia elok, ya. Dia juga boleh menyebabkan pembahagian sel kulit yang belum cukup matang tapi dah membahagi dengan terlalu cepat dan boleh mengakibatkan hair follicle atau pori-pori anda tersumbat dengan sel-sel yang sudah terlalu, kita panggil, banyak membahagi. Dia panggil pertumbuhan skin cell yang tak normal akibat daripada penggunaan bahan yang mempercepatkan kitaran sel kulit. Jadi, jangan usik skin barrier yang elok itu, jangan kacau kitaran sel kulit yang normal itu, jangan usik. So, sepatutnya pada umur begini, itu sebabnya lah kita tak membenarkan ataupun tak menggalakkan penggunaan exfoliator, serum atau produk yang meningkatkan kitaran sel kulit seperti retinoid. Okey, sebab kedua kenapa saya rasa anda, bukan rasa, saya percaya scientifically you do not need exfoliator, serum ataupun bahan-bahan yang meningkatkan kitaran sel kulit seperti retinoid, ya. Keadaan kulit anda, ketebalan kulit remaja ni masih berada pada tahap yang bagus, iaitu kita panggil tebal. Normal but tebal, okey. So ketebalan kulit ni sebenarnya dipengaruhi oleh faktor genetik, jantina, umur, tiga benda ni. Kalau faktor genetik, so genetik lah, ya, itu semula jadi tubuh anda. Faktor, kalau kita tengok dari faktor jantina, kulit lelaki cenderung lebih tebal berbanding kulit wanita, about 20 to 25%.
epidermis kulit lelaki ni lebih tebal. Itu ada faktor hormon di situ. But dari sudut faktor umur, anda yang muda-muda ni ketebalan epidermis masih berada pada tahap yang terbaik, dan semakin bertambah usia, semakin mengalami penuaan seperti saya, dia taklah tua sangat lagi tapi sudah mula mengalami penuaan yang ketara. Ketika inilah lapisan kulit ni akan makin lama makin menipis. Pada masa yang sama, apabila mengalami penuaan juga, penghasilan collagen, elastin, iaitu bahan-bahan yang memberikan struktur kepada kulit, menyebabkan kulit anjal, juga makin lama makin menyusut. Apa yang berlaku seterusnya adalah mulalah nampak garis-garis halus, kedutan, kerutan. So semua ini berlaku pada usia yang semakin matang. Tetapi pada umur belasan tahun, collagen masih elok, keanjalan masih okey, ketegangan kulit masih hebat. Jadi perkara ini tidak boleh diganggu. Jangan usik dia, jangan hancurkan dia, jangan nak percepatkan dia, kerana tak ada keperluan pun. Dan memang kulit ni berfungsi untuk melindungi segala perkara yang berada di dalamnya tau. So if you are disturbing that natural process and also keanjalan yang semula jadi anda ada pada peringkat yang terbaik, it will damage your skin. So sebab itu, atas faktor ketebalan kulit anda dan segala struktur yang masih elok di dalamnya, bahan-bahan yang masih elok di dalamnya, please do not exfoliate ataupun menggunakan bahan-bahan yang digunakan untuk orang yang kulit yang lebih matang. Sebab ketiga kenapa anda tak perlu memakai serum, exfoliator atau produk yang macam retinoid ni untuk remaja ni lah kan. Satunya adalah sebab proses pemulihan kulit anda secara semula jadinya normal, masih pantas lagi. Sebenarnya anda ni memang berada dalam keadaan yang menguntungkan. Yes, remaja. So you don't need all the active ingredient, kerana if anything happen to your skin masih ada kandungan hyaluronic acid yang tinggi di dalam kulit, masih ada collagen, masih ada elastin, masih ada komponen yang membentuk kulit anda, all the bahan-bahan dalam kulit anda, di antara sel kulit anda, dalam transepidermal lipid, natural moisturizing factor, all of these component in your skin are still in the best condition. So kalaupun anda mengalami keadaan kulit seperti luka ke, ada cedera sikit ke, ada gatal-gatal garu-garu sampai meradang sikit ke, it will eventually heal. Dia memang boleh perbaiki diri sendiri dengan pantas, dengan baik. You don't need extra ingredient, ya. Melainkan kalau anda sudah kekurangan bahan semula jadi yang ada di dalam kulit tadi. Ya, bahan semula jadi dalam kulit tu memang fungsinya untuk digunakan, bukan untuk disimpan dan ditambah je tau. Kena faham tu. So secara asasnya sebenarnya, kalaupun anda mengalami jerawat itu pun dan bekas jerawat tu pada ketika usia remaja ni normal untuk ada. Saya pernah ada jerawat dan dia boleh pulih dengan sendiri walaupun tanpa bahan-bahan untuk anti jerawat tau. Sebenarnya yes. So sebab itu kalau anda ada jerawat yang mungkin severe, teruk, ya, itu sahaja yang memerlukan bahan tambahan. Tetapi itu pun hanya dipakai ketika mana nak mengurangkan ataupun kita panggil reduce the impact of jerawat tersebut. Itu sahaja. Selepas tu anda tak perlukan. So saya ambil contoh tau. Anak saya dia ikut sukan sekolah. Ya, this is the year 2000, before COVID, 2018 lah. 2 minggu dia bersukan, berlatih sukan dekat sekolah. Yalah nak hari sukan kan, dia berlatih. So saya perasan kulit dia gelap. Dia pakai sunscreen, especially bila dia ada practice di luar padang tu, dekat padang tu saya bagi sunscreen. But skin dia jadi dark sekejap berbanding kulit dia asal yang agak-agak cerah macam mak dia ni lah. Ya, tetapi after hari sukan tersebut, I see in the matter of 2 weeks time, kulit dia patah balik kepada tona yang asal semula, tanpa perlu saya menambah apa-apa, tak pakai serum kat muka dia pun, tak adalah nak mandikan dia dengan lactic acid segala bagai, tak ada. Ya, tak ada buat kerja-kerja tu semua. So that is what I meant. Kulit remaja mengalami proses pemulihan semula jadi yang lebih pantas, dan pantas itu normal untuk kulit remaja. Anyways, saya tak menyediakan video ini dengan tujuan untuk melarang anda memakai apa-apa. Tidak, kena tengoklah keperluan kulit masing-masing, ya. Remaja hanya perlukan 3 produk yang asas: pencuci muka yang ringkas, ya, yang tak memerlukan bahan-bahan aktif yang keterlaluan, pelembap yang mudah diserap oleh kulit, simple pelembap,
Bukan jenama simple, maksudnya simple, ringkas punya pelembab, tak perlu complicated. Ya, nak pakai pelindung suria digalakkan sesuai dengan kulit ya. Dan kalau perlu ada ubat jerawat kerana pada sekitar remaja ni hormon androgen biasanya sangat aktif dan menyebabkan kita panggil kelenjar minyak tu jadi aktif juga. So kalau perlukan ubat jerawat kerana ada jerawat, boleh dipakai, letakkan di atas jerawat tersebut. Dah habislah ya. So anyway, I still stand by my opinion dan berdasarkan segala kajian yang saya buat, memang betul remaja tidak memerlukan exfoliator, you do not need serum, you do not need retinoid in your routine ya. Yang penting adalah produk yang asas, kalau ada jerawat baru tambah. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.